Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid Sohor ni, masjid yang terkenal seantero Malaysia ni. Salih Muhammad, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya bila orang nak jemput main masjid ni, saya duduk terbayang macam mana agaknya keadaan yang orang duduk cerita subuhnya macam solat Jumaatnya sebagainya kan. Alhamdulillah saya saksikan dan tahniah tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dia menjadi contoh kepada masjid-masjid yang lain, InsyaAllah, untuk ikut apa yang telah dilaksanakan dengan kebersihan masjid, dengan Masya Allah, Salih Azim Muhammad. Semua cantiklah masjid ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu aja. Tempat parking ustaz tu cantik lah. Motor parking keliling ustaz tak boleh masuk parking. Yang tu leceh. Yang tu je cerai sikit. Yang lain semua cantik lah. Kita memang kami sedia pakai ustaz tu, memang tu VIP penceramah. Tapi ustaz tak boleh masuk. Ada apa-apa saja je dah saja. Nak bagi seluruh sikit sementara nak start ni. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam hidup kita tak ada lain tuan-tuan, kita nak jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi orang yang dicintai oleh Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau subhanallah yang mencintai kita itu orang yang paling kaya dekat Temerloh ni. Kat Temerloh ni, dialah yang paling kaya sekali. Kata pengurusi tadi ni terkenal sebagai tempat apa? Patin tempoyak. Makan dah. 2 hari dah makan. 2 hari dah. Saya biasa makan sebelum kuliah. Lepas makan tak payah duduk jamu saya kan nak makan sangat. Selalu orang duduk kecil hati je. Ustaz ni makan, kami masak teruk-teruk. Semak jenis kurang makan sikit lepas kuliah. Sebab doktor duk advise lah dengan ustaz ni selalu penyakit banyak sebab suka makan lewat-lewat. Jadi makan nak awal-awal tak apa. Jadi biasanya saya akan makan dulu sebelum kuliah. Ni baru sudah makan lah ni. Siap makan lah ni. Dia baru tempoyak je. Kemudian saya lihat ada sama tuan, titik tengah pun sampai dah. Malam sampai dah, pergi ambil gambar dah dekat titik tengah tu. InsyaAllah tuan-tuan, dan baru saya tahu kata ada titik tengah tu tau ni. Saya dulu ingat titik tengah tak bajaran titik wangsa ke mana, kau punya kat Temerloh ni. Subhanallah. Tuan-tuan, Salih Ahmad, yang tu tak kisah. Patin tempoyak ke, patin buah ke, patin sangkak ke, titik tengah ke. Tak ada apa nilai pun kalau dia tidak dicintai oleh Allah. Tuan-tuan, mai ramai-ramai dalam masjid ni, Salih Muhammad, yang bersusah payah daripada rumah kita mai ke masjid. Salih Muhammad. Semuanya nak kepada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cinta kat kita. Kalau manusia paling kaya cinta kat kita, kita sebut je nak apa? Cinta lah, cinta. Bukan sayang. Sayang biasalah. Saya pun boleh kata saya sayang kat tuan-tuan. Saya sayang kat tuan-tuan. Boleh sebut lah. Salih Alaihi Muhammad. Walaupun tak kenal, boleh sebut sayang. Tapi cinta dia lain. Cinta ni, tuan-tuan ingat tak zaman cinta dulu-dulu? Ingat? Kaduk cinta lagi lah ni. Lupa dah. Kena bercinta lain nampak bayang. Waktu kemuncak cinta dulu ni, waktu kemuncak cinta dulu tahu tak? Ya, waktu baru kahwin. Tuan-tuan boleh faham tak saya cakap ni, utara ni.
Tuan-tuan tak faham pun angguk-angguk bil lah. Buat faham bil lah. Orang baru kahwin tuan-tuan ni tengah cinta, tengah kemuncak ni. Pi mana? Pi honeymoon. Pi honeymoon. Pi honeymoon tu, pi ramai-ramai ke pi berdua? Pi berdua lah. Pi ramai-ramai buat apa? Tu family day. Bawa pak saudara, mak mertua, pak mertua, rumah tu family day ke honeymoon. Honeymoon pi dua orang. Kan? Sembang daripada malam tu sampai ke pagi sembang. Sembang tak tidur-tidur. Entah apa dia bercakap tak tahu. Sembang. Cerita je. Orang tengah bercinta. Cakap banyak, sembang, luah perasaan. Saling ala semat. Semua nak cerita. Hari ni makan laksa. Cerita. Hari ni makan patin. Cerita. Pasal apa? Orang tengah bercinta. Saling ala semat. Lepas tu nak duduk bersendiri-sendirian. Bercinta. Lepas tu apa saja dia nak, semua kita nak tunaikan. Kita nak bagi sedaya yang termampu kita. Sebab apa? Cinta. Tuan-tuan bayang tak, kalau kita punya segala-galanya kita nak bagi kepada orang yang kita cinta, kita langsung tak akan berkira. Tuan-tuan bayang tak, kalau yang sangat mencintai kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita nak dalam hidup kita ni, Allah akan bagi kat dia. Allah kata, apabila aku mencintai seorang itu, maka sallallahu alaihi wasallam, akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata itu dia melihat. Mata dia ni, dengan mata itu dia melihat. Maksudnya mata dia takkan tengok benda-benda yang Allah tak redha. Antara benda paling awal yang akan merosakkan pahala kita, merosakkan amalan kita, merosakkan diri kita ialah pandangan mata. Betul tak? Tuan-tuan pegang satu benda, tuan-tuan tak akan pegang satu benda yang merosakkan kalau dia tak mula dengan pandangan mata yang mengasyikkan. Setuju dengan saya? Tuan-tuan tak akan buat benda-benda yang tak patut tuan-tuan buat kalau mata tak tengok dulu. Sebab tu orang kata apa? Dari mata turun ke hati. Hati ni yang akan gerak. Zina akan bermula. Akhirnya bawa pada zina dengan permulaannya kepada melihat. Makan dia sesuatu yang haram. Pada mulanya dia melihat benda tersebut dan bawa kepada keinginan hati dia, dan akhirnya hatinya itu membawa kepada pergerakan tangan dia, mulut dia, kaki dia untuk melakukan perkara tersebut. Semua start daripada mata dulu. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau mata kita ni hanya melihat perkara-perkara yang Allah suka dan Allah redha untuk dia lihat mata itu, maka dia tak akan buat satu benda pun yang akhirnya merosakkan kita dan hidup kita penuh dengan kebaikan-kebaikan dan pahala yang akan kita masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Akulah yang akan menjadi telinganya. Telinga itu dia mendengar. Benda yang nak masuk dalam telinga ni benda-benda yang semua yang Allah redha, yang baik-baik. Batu tuan-tuan, bila Allah cinta kat seorang, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah cinta dekat seorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. Da'a Jibril. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah panggil malaikat Jibril. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah kata dekat malaikat Jibril alaihi salam. Allah kata, Allahumma salli alaihi, saya baca hadis dia. Hadis ni menarik tuan-tuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan." Apabila Allah mencintai seseorang hamba tu. Nak jadi Allah cinta kat kita. Teringin sangat tuan-tuan. Teringin sangat Allah cinta kat kita. Nak? Kalau seorang manusia pun tak suka kat kita, tak apa tuan-tuan, asal Allah cinta kat kita. Kalau siapa manusia pun tak pandang kita walaupun sebelah mata, tak kisahlah tuan-tuan, asal Allah pandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Yang tu yang kita nak. Tu Allah kata, Nabi kata, qala Rasulullah SAW, "Inna Allah idza ahabba 'abdan." Bila Allah mencintai seseorang hamba tu, da'a Jibril. Lalu Allah panggil malaikat Jibril menghadap dekat dia. Faqala, lalu Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Inni uhibbu fulan." Sungguhnya aku cinta kat seorang ni, dekat nama dia, dekat lelaki tu, dekat perempuan tu. Seorang. Bukan lafaz ramai-ramai ni, seorang aja.
Allah panggil malaikat Jibril menghadap, Allah sebut seorang aja nama dia, seorang-seorangnya. Hebat tak? Siapa kat sini biasa dapat pingat daripada sultan? Dapat pingat, dapat darjah kebesaran, dapat datuk, dapat BKT ke apa-apalah kat belakang tu. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Dia panggil majlis seorang-seorang ke apa dia ramai-ramai? Ramai lah, 100 orang, kadang 200 orang, kadang event sampai 2 hari. Tuan-tuan, salih semak pasal apa? Nak menghadap sultan, nak ambil pingat, nak diisytiharkan dia ni layak untuk mendapat sekian, telah dianugerahkan sekian-sekian darjat dan kebesaran. Ramai panggil, salih Muhammad. Sebab apa? Sebab ramai yang nak terima pingat. Special tak? Tu pun special sangat dah. Istimewa sangat dah. Oh, hang dah dapat gelaran ni. Oh, hang dapat ni. Bagus, tahniah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah yang jauh lebih hebat daripada segala sultan yang ada dekat dalam dunia ni, yang memiliki seluruh alam ni, dia panggil, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril untuk menghadap, untuk istiharkan seorang sahaja yang dia cinta dalam majlis itu. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu haji nama apa? Din. Dinnya nama. Panjang nama Din. Allah panggil malaikat Jibril untuk menghadap, sebut nama Haji Din seorang. Seorang. Lalu subhanallah, malaikat Jibril pun menghadap dekat Allah SWT. Lalu Allah kata, inni uhibbu fulanan, sungguhnya aku cinta dekat seorang ni. Fa'ahibbahu, engkau cinta dekat dia. Allah perintah malaikat Jibril untuk cinta kat orang tu. Dalam bab cinta dekat hamba Allah ni, Allah tak payah perintah. Apa yang Allah suka, semua para malaikat akan suka. Betul tak? Apa yang Allah suka, semua malaikat akan suka. Tak payah duk suruh. Tapi dalam bab mencintai hamba dia, Allah perintah, malaikat Jibril, sungguh aku cinta kat orang ni. Engkau cinta kat dia. Lalu fayuhibbuhu Jibril. Jibril kata apa? Lalu Nabi cerita apa? Lalu waktu tu juga malaikat Jibril cinta dekat dia. Thumma yunadi fis sama. Tak berhenti kat situ. Malaikat Jibril panggil penduduk langit seluruh ni. Penduduk yang duduk kat langit ni. Di kalangan para malaikat yang duduk di kalangan langit-langit ni. Panggil semua ni. Menghadap kepada malaikat Jibril untuk satu pengumuman yang terkait dengan satu orang. Macam mana saya nak bagi tahu kat tuan-tuan istimewanya orang ni sampai seluruh penduduk langit terpaksa mai untuk dengar satu pengisytiharan hanya untuk satu orang. Lalu para malaikat pun, lalu malaikat Jibril pun fayaqul, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbahu fayuhibbu alus sama. Lalu malaikat Jibril pun sallallahu alaihi wasallam buat pengumuman, sesungguhnya Allah cinta dekat seorang ni. Kamu semua cinta dekat dia. Lalu dia pun dicintai oleh seluruh penduduk langit. Waktu tu juga. Allah. Ini bukan, ini kita ni nak cinta kat seorang ni, dan bukan jenis ni aku ni suka kat dia. Tolong suka kat dia sekali boleh tak? Ya aku ni sayang semua kat dia. Kena cinta kat dia. Oh, kita boleh kata baik saya cinta, tapi cinta ni hati. Betul tak? Faham ke tak faham ni? Tanya penghangguk pun tak, geleng pun tak ni. Cinta ni bukan takat sebut kat mulut. Cinta ni duduk kat hati dan dia terzahir dengan perbuatan. Sebab tu Pak Long ni depan saya ni. Ada malam-malam nak tidur malam-malam bagi tahu kat Mak Long. Good night, I love you. Ada bagi tahu kat Mak Long tu. Good night, I love you. Jangan lupa buka gigi dulu. Buka gigi lah. Ada? Tak ada, Rahai. Kalau ada tuan-tuan sekalian, Allah dahsyat lah. Kecuali ada seorang ni lah. Dia ni tuan-tuan, panggil macam-macam. Panggil sayang lah, darling lah, Intan, Payung. Ikut sempat dia lah. Tua-tua lah. Cucu dia tanya, amboi, Tok Wan. Tua-tua pun panggil macam-macam. Lagi dekat nenek
Kata, apa rahsianya tua-tua ni masih berkasih sayang macam ni? Tak ada apa abanglah kami ni nak ambil pengajaran. Dia kata, jangan beritahu kat nenek hang. Apa dia? Aku lupa nama dia apa. Tu yang panggil ikut sempat muslimat. Kalau lelaki kita duduk balik satu hari panggil apa-apa, tanya dia, abang ingat nama saya apa? Kali harap dengan orang tu. Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Allahumma salli alaihi. Kita ni kadang-kadang dah tua-tua tak panggil dah. Dulu sayang. Lama-lama huruf S pun dah jatuh dah tinggal ayang. Lama-lama huruf A pun jatuh dah tinggal yang. Lama huruf Y pun jatuh dah tinggal mak hang, pak hang, tok hang. Tapi walaupun mulut dah tak melafazkan kasih sayang, tapi perbuatan itu masih menunjukkan yang dia sangat mengambil berat dan sangat penuh dengan kasih sayang. Tenang, Allah balik-balik masjid ni, Allah salli Muhammad. Kelang kabutlah balik pasal apa ni? Nak pergi beli roti canai tu yang kat rumah kita tak nak makan. Allah dia sungguh suka sungguhlah kopi O tu. Contohlah. Teringatlah tu. Sayang sangat tu walaupun kadang-kadang tak terzahir dengan perkataan. Tapi kalau para malaikat ni bila sebut sayang bukan sakat zahir dengan perkataan. Dia sungguh-sungguh sayang sebab bukan lagi terkait dengan hati tetapi menerima perintah Allah untuk sayang dekat orang tu. Para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada orang tu? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Fa ahibbahu fayuhibbu alus sama. Kemudian seluruh penduduk langit semua sayang dekat dia. Tak berhenti dekat tu. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudiannya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang itu pun dapat diterima oleh seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Seluruh penduduk Allah semua akan sayang dekat dia. Sebab tu nak orang sayang kat kita bukan sekadar berusaha untuk ambil hati dia. Berusahalah untuk ambil hati manusia sebab mendapat kasih sayang dan jaga juga. Tetapi orang yang mengharapkan cinta Allah, maka dia akan disayangi oleh manusia. Kalau dia harap orang sayang kat dia tapi Allah tak sayang kat dia, jangan harap nak mendapat cinta ikhlas daripada manusia. Lalu ulama sebut, ulama bahas hadis ni. Ulama kata apa? Ketika Allah mencintai hamba dia, bila Allah sayang kat dia tu, bila Allah sayang dekat dia tu, tahu Allah harap apa kat dia? Tahu Allah nak jadikan dia apa? Maka Allah akan menginginkan dia menjadi orang yang baik. Baik di dunia dia, baik di akhirat dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, perjalanan kehidupan kita ni setiap hari ni terkait dengan Allah sayang dengan kita ataupun tidak. Tuan-tuan, terkenal sebagai masjid yang ramai jemaah dia. Betul tak ni? Ramai jemaah. Tapi setuju tak kalau saya cakap ramai lagi yang tak main? Betul ni? Dia ramai dah ni, tapi ramai lagi yang tak main. Hebat pilah macam mana masjid pun, buat program pilah macam mana pun, ingat tak semua orang akan main. Sebab tu syukurlah pada Allah selagi kita boleh main. Syukur pada Allah sebab boleh main masjid bukan sebab kita kan. Bukan sebab sehat kita. Bukan sebab kuat kita, bukan sebab dekat kita. Ni yang jauh lagi main. Berapa orang duduk sini? Cuba angkat tangan saya nak tengok. 5 orang aja. Siapa yang duduk luar sini? Cuba angkat tangan. 2 orang aja lagi teruk. Astagfirullah, dia baru dah buat contoh. Ni apa yang tak angkat dia apa alien? Makhluk asing. Kan duduk geng lagi pertama ke apa? Aduh, subhanallah, subhanallah. Jadi bukan cerita dekat, bukan cerita jauh, tapi Allah nak kebaikan dekat kita. Allah yang lapangkan dekat kita, Allah yang bagi dekat kita, Allah yang bagi kita main.
Allah yang izinkan kita mai. Sebab tu angkat tangan ni elok. Ya Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah bagi du izin lagi aku boleh mai masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Syukur pada Allah. Padahal kita dulu bukan macam ni. Kita dulu bukan orang masjid. Kita dulu orang yang tak berkenan dengan masjid, tak kenal dengan majlis ilmu, tak suka kita. Tapi Allah bagi kita, Allah pilih kita, Allah bagi hidayah kita, Allah bagi taufik kat kita. Akhirnya kita boleh duduk bersila dalam masjid ni. Satu benda yang sangat besar dalam hidup kita. Sampai ada orang berjumpa dengan kita, dia kata apa? Hang berubah sungguh lah ni. Hang berubah sungguh lah ni. Tahu pasal apa berubah tu? Sebab Allah nak bagi kita jadi baik. Dan mudah-mudahan dia tanda Allah cinta kat kita. Waktu tuan-tuan jangan heran. Sebab kadang-kadang orang lain dapat satu benda kita tak dapat. Nah, weh, hang dengar tak? Hang dapat tak video duk viral kemarin ni? Video apa? Video aku pun tak sangka betul dia boleh buat ambil macam tu. Kita duk tengok dia bagus-bagus apa. Rupa-rupanya dia buat macam tu. Siapa? Hang tak tahu ke? Tak tahu. Syukur pada Allah. Allah tak bagi kat kita. Pasal apa? Pasal mudah-mudahan yang dimaksudkan dengan Nabi itu, akulah yang menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Akulah yang jadi telinga dan dengan telinga itu dia mendengar. Allah tak mau benda rosak tu boleh mai dalam hidup kita yang akhirnya memadam pahala-pahala kita ni. Sangka buruk kita dengan orang. Apatah lagi kita menyebarkan fitnah tentang orang. Disebabkan benda tu tak sampai kat kita, maka kita terhalang daripada menyebarkan fitnah. Kita terhalang daripada bercakap benda-benda yang tak sepatutnya. Kita terhalang daripada bersangka buruk dengan orang. Banyak benda yang terhalang. Pasal apa? Pasal Allah tahan benda tu daripada kita. Pasal nak? Habis bila dia tak dapat tahu dia kata apa? Hang forward mic kat aku, Zat. Dia padahal Allah tak bagi dah. Allah tak bagi dah dekat dia. Forward mic aku, Zat, aku nak tengok. Link dah tahu lah, link dah. Hantar main link pun tak apa dah. Tidak pun, kalau kawan tu tak hantar pun, dia cari lagi, cari. Bagi tajuk nama sikit. Allahu Rabbi. Nak dapat. Faham ni maksud Syed? Tu tuan-tuan. Untung bila Allah sayang, Masya Allah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina, kata ulama, bila Allah mencintai seseorang itu, maka subhanallah, Allah menginginkan dia untuk menjadi orang baik. Baik di dunia dan baik di akhirat. Allahu Rabbi. Semua perbuatan-perbuatan kita nak dapat kebaikan di akhirat, mula kat sini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nakkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan bagi dia faqih dengan agama. Allah akan kurniakan kepadanya kefaqihan dalam agama. Salih Azman. Nak dapat faqih dengan agama ni macam mana? Bukan duduk di rumah. Duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, kita boleh duduk dalam majlis ilmu ni satu step yang sangat besar dalam hidup kita. Satu langkah yang sangat besar yang kita sendiri pun tak pernah sangka kita nak jadi macam ni. Bahkan tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apa yang berlaku dalam kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah cinta dekat kita ni, nombor dua, ketika malaikat Jibril dan penghuni langit diminta oleh Allah untuk mencintai orang itu, maka itu artinya para malaikat selalu memohon keampunan untuknya. Dia duduk dalam apa? Dalam doa para malaikat. Tuan-tuan tahu dah, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, selagi tuan-tuan tak keluar daripada majlis ilmu ni, selagi itu tuan-tuan duduk dalam doanya para malaikat. Para malaikat akan biasanya berdoa dengan dua doa ni yang merangkumi keluasan daripada segala doa. Yang pertama, Allahumma ghfir lahu, ataupun Allahumma ghfir laha. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, ampun dosa. Siapa yang duk panjat doa ni? Malaikat. Ampunlah dosa dia. Ya Allah, ampunlah dosa. Kita ni dosa banyak. Malaikat duk doa dekat kita, Allah ampun dosa kita. Yang kedua, warhamhu ataupun warhamha. Ya Allah, sayanglah dekat dia. Belas kasihanlah dekat dia. Tu doa malaikat kat kita. Tu doa tu. Ni lagi duduk lagi. Duduk lagi. Itulah doa. Allah ampun dosa dia, Allah ampun dosa dia, Allah ampun dosa dia, Allah sayanglah kat dia, Allah sayanglah dia. Ni, bila kita duduk dalam majlis ilmu.
Allahumma salli ala Muhammad. Ambil wuduk pula, duduk dalam wuduk, dapat doa para malaikat lagi. Lepas daripada semayang, kekal duduk dalam saf dia tu, tempat mana dia semayang tadi ni, dapat doa para malaikat lagi dia tak bangkit. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, semua kebaikan-kebaikan doa para malaikat yang dia dapat ini akan terhasil daripada satu benda, nama dia ilmu. Kita pun tak tahu. Maksud dan nak dapat ilmu tu apa ni? May yuridillahu bi khairan. Kalau Allah nak kepadanya seseorang itu akan kebaikan, yufaqihu, Allah akan bagi dia faqih dalam agama. Allah bagi. Allah yang bagi kat kita. Allah yang pilih kita daripada kalangan ramai orang yang duduk dekat Temerloh Jaya ni. Bahkan Temerloh ni sendiri. Allah pilih kita, tuan-tuan. Syukur pada Allah. Mudah-mudahan dia tanda kebaikan untuk kita. Malaikat berdoa. Dan yang ketiga, maksud daripada kata Nabi SAW bahawa salli ala Sayyidina Muhammad, penduduk bumi menerimanya itu, maka itu artinya mereka mempercayai orang itu sebagai orang baik-baik dan berusaha melindunginya daripada hal-hal yang tidak dia inginkan. Orang akan tengok kita orang baik. Ni tanda Allah sayang kat kita, tuan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ni. Amin, kata. Tuan-tuan kenal tak kawan tuan-tuan, jiran sebelah kita tu, jiran sebelah rumah kita tu. Kalau orang tanya kita, hang kenal tak Haji Din? Hang kenal Haji Din? Kenal? Dia tu orang baik ke orang jahat? Tak payah reka cerita, tak payah susun word, keluar saya kalam dia. Dia orang baik. Maksud dia memang orang baik. Faham tak ni? Tak payah cerita orang. Nilai kita di sisi orang tu macam mana? Orang sebut kita macam mana? Salli ala Muhammad. Adakah orang masih duk anggap kita ni orang yang celupak mulut, yang tak boleh nak jaga patah perkataan, maka kita bukan orang baik? Kenal tak Haji tu? Dia tu mulut ya Allah boleh tahan. Dia bukan orang baik. Dia ni tak jenis orang tak boleh buat bincang. Payah bincang dengan dia. Boy di masalah apa semua ni. Dia bukan orang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak letak diri kita sampai orang boleh sebut perkataan dia orang baik? Allah yang bagi kat kita. Lepas tu tuan-tuan, dulu mak-mak ayah kita susah hati dengan kita ni. Waktu kita kecil-kecil dulu, waktu kita muda-muda dulu, tu doa tu mak tu susah hati je ni. Allah, anak aku tu lah, ya Allah, tolonglah San. Tak tahulah ni macam mana ni. Susah hati ni, ya Allah. Mak kita duduk doa. Ayah kita, dia bukan jenis tunjuk. Ayah kita jenis duduk sorang-sorang, dia boleh menangis, tuan-tuan. Kita tahu sebab kita dah jadi ayah lah ni. Dulu ayah kita macam tu. Malam-malam semua Allah duduk, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak tahu nak buat macam mana. Depan kita punya tegas tu. Ayah kita tutup pintu rumah tu. Ayah kita. Tapi malam-malam menangis ayah kita tu. Doa dia tak ada lain, tuan-tuan. Doa dia nak kita jadi baik. Betul tak ni? Ada tak anak-anak mak ayah yang doa nak anak dia jahat? Ada. Dan itulah doa mak ayah kita dulu-dulu, tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh duduk ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan doa mak ayah kita dah makbul. Kalau mak ayah kita ada lagi, mungkin dia tak sebut betapa bangganya dia bila kita jadi orang masjid. Dan mungkin dia dah lupa dah doa dia panjat dulu ni. Tak cerita kat orang, alhamdulillah anak saya dia orang masjid dah. Dulu saya susah hati dengan dia. Dan mak ayah kita yang mungkin dah duduk alam barzah dah ni, bergembira, tuan-tuan, tiap-tiap hari. Sebab telah ditunjukkan kepadanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekarang ni. Dalam kitab Khususiyatul Yaumul Jum'ah, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang disyarahkan oleh Sayyid Mufti Brunei, kitab yang saya baca, dia sebutkan pada setiap hari Jumaat akan dibentangkan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia.
Ayah kita tengok, alhamdulillah, ya Allah, makbul doa aku dulu ni. Kalau boleh nak pergi cerita kat jiran sebelah. Kalau nak pergi cerita kat orang semua tu, anak aku dah baik, anak aku dah baik. Alhamdulillah, ya Allah, tenang aku dah sekarang ni, insya-Allah. Anak aku tiap malam boleh doa, ya Allah, anak aku malam baca Quran, anak aku malam duduk di masjid, ya Allah, seronoknya lah. Kalau boleh nak cerita kat semua orang. Itulah mak ayah kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita duduk ni semua ni makbul doa mak ayah kita. Dan orang semua melihat kita dengan satu keadaan, dan orang menilai kita sebagai orang-orang yang baik. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian pada Jumaat, itu keadaannya bila Allah mencintai kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa ma zalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah, kata Nabi SAW, seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hamba aku tidak akan berhenti mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ini dua keadaan orang nak mendapatkan cinta Allah dekat dia. Nombor satu, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara-perkara yang telah difardukan oleh Allah. Dalam bab amalan fardu, sungguh-sungguh buat. Bukan setakat buat sungguh-sungguh. Saya seronok tengok apa yang ditulis, dipaparkan dekat skrin tadi ni. Kempen masjid untuk kita solat untuk hari Jumaat pakai jubah putih, atau pakai pakaian putih. Bagus. Tak pernah saya jumpa lagi masjid yang buat promosi macam tu. Saya ucap tahniah dekat masjid ni. Dan saya nak war-warkan juga kepada masjid-masjid tempat mana yang saya pergi untuk buat kempen yang sama. Sebab sallallahu alaihi wasallam nak bersungguh-sungguh kita pada hari Jumaat dalam nak melaksanakan solat Jumaat. Dia nak sallallahu alaihi wasallam nak semayang di awal waktu. Bukan sakat nak semayang awal waktu. Bukan sakat awal waktu nak semayang di masjid, bukan semayang masjid, semayangnya berjemaah. Bukan sakat jemaah nak duduk di saf paling hadapan. Masuk dalam bab amalan fardu ni bersungguh-sungguh nak buat. Ha, tu yang pertama. Yang kedua, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan sunat. Sunat rawatib dia buat. Itu sunat tarawih dia jaga sampai habis daripada awal. Satu hari pun tak tinggal tarawih. Alhamdulillah. Ni habis semayang, habis bulan Ramadan. Ada berapa semayang yang tolong jangan tinggal. Saya nak pesan ni, boleh tak? Nombor satu, semayang tahajud jangan tinggal. Hari tu kita 30 hari bangkit awal kan, 4.30 pagi, 5.30 pagi bangkit paling kurang lah. 5.30 tu dah lewat sangat dah. Pukul 5 pagi bangkit dah. Saya nak minta, kalau dah terlepas tak apalah, dah 20 hari dah. Boleh perbetul balik. Buktikan yang kita mendapat manfaat daripada Ramadan hari tu. Tolong paling kurang 2 rakaat sunat tahajud. Tolong buat. Boleh tak? Sungguh ni. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, qul al-kafirun, rakaat kedua baca qul Allah. Cukup dah. Untuk start nak bagi lekat. Tak boleh tinggal dah. Tak boleh tinggal dah. 2 rakaat je. Tak minta banyak-banyak. 2 rakaat je nak minta. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Paling kurang 2 rakaat. Tolong jaga. Sampai bila ni? Sampai bila-bila. Boleh tak? Yang kedua, sunat witir. Jangan tinggal sunat witir. Sunat witir ni Nabi tak pernah tinggal. Sembahyang tarawih memang ada bulan Ramadan saja, tapi witir bukan bulan Ramadan saja. Witir ni tiap-tiap hari sampai nanti mati. Lepas sembahyang Isya boleh terus buat sunat witir. Witir bukan tunggu bangkit awal-awal tu. Tadi ustaz kata suruh bangkit sembahyang tahajud. Kalau boleh istiqamah tahajud, lepas buat tahajud buat sunat witir, itu yang paling afdal. Tapi kot tak terjaga. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, orang yang sangat terkenal dengan qiyamul lail dia.
dia pun sunat witir selepas daripada Isya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dia ni orang yang sangat terkenal dengan qiyamul lail dia. Sampai bahagi waktu, dia punya time, isteri dia punya time, anak-anak dia punya time, di sepertiga akhir malam tu sangat hebat dengan qiyamul lail. Bila ditanya pada dia, waktu mana dia sunat witir? Dia sunat witir sebelum daripada dia tidur, yakni lepas Isya. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian beberapa orang sahabat-sahabat yang hebat yang lain pun sunat witir selepas daripada Isya, yakni sebelum daripada dia tidur. Bila Nabi tanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, kamu witir waktu mana?" "Saya witir pagi Rasulullah, sebelum daripada subuh ataupun lepas mayang tahajud. Tu waktu saya witir." "Bagus." "Wahai Abu Bakar, kamu witirnya waktu mana?" "Saya witir sebelum tidur Rasulullah." "Bagus." "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, kamu orang yang kuat." "Wahai Abu Bakar, kamu orang yang berhati-hati." Kita dia orang berhati-hati sudahlah. Sebab bukan banyak tahajud, banyak terkejut daripada tahajud kita ni. Tapi paling tidak sunat witir jangan tinggal. Boleh tak? Dan di antara cara untuk dapat kekuatan witir ni, cara nak dapat kekuatan witir ni, tahu kat mana? Saya nak bagi tips. Cara dia, buat kat masjid siap-siap sebelum balik. Balik rumah jangan harap. Tu yang ni. Memang tuan-tuan, semua amalan sunat afdal di rumah. Bahkan sunat rawatib qabliyah ba'diyah pun afdal di rumah. Tapi kalau tuan-tuan buat qabliyah di rumah menyebabkan tuan-tuan terlepas takbiratul ula dengan imam, disebabkan rumah tuan-tuan jauh, buat di masjid. Kalau rumah tuan-tuan tepi ni je, dekat ni je. Kalau tuan-tuan sembahyang qabliyah di rumah, kemudian sempat untuk takbiratul ula bersama dengan imam, okey. Afdal di rumah. Faham tak ni? Balik sembahyang qabliyah ba'diyah Isya pun di rumah juga. Memang afdal, tapi jangan harap. Semua cara kita ni sekali pakai royuk lah yang ada. Balik. Teh tarik. Ba'diyah ke mana, witir ke mana, apa ke mana, royuk habis gitu je. Kekuatan kita ada kat sini. Sekali lepas mayang Isya, buat ba'diyah Isya. Lepas buat ba'diyah Isya, buatlah sunat witir siap-siap. Kalau tak rasa tak larat berdiri, buat duduk. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu? Sebab Nabi kata apa? Ada satu hadiah yang Allah hadiahkan kepada hambanya yang lebih hebat daripada kamu punya unta-unta merah. Unta merah zaman Nabi SAW ni, Ferrari, Porsche, Lamborghini lah kot zaman kita ni. Kereta hebat-hebat tu. Para sahabat-sahabat yang miskin-miskin ni teringin lah nak pakai unta-unta yang mahal-mahal macam sahabat-sahabat yang hebat-hebat tu kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, ada satu hadiah yang Allah bagi pada kamu lebih hebat daripada kamu. Tak payah ada Ferrari, tak payah ada Porsche, tak payah ada Lamborghini, tak payah kereta hebat, tak payah. Sunat witir kata Nabi SAW. Yang tu lebih hebat daripada kamu punya kenderaan-kenderaan yang hebat. Buatlah. Bukan untuk orang lain, untuk kita ni. Buatlah. Kalau dah umur 60-70 tak main witir lagi, bila nak buat? Kalau umur 70-60 lagi, tuan-tuan sekalian, tak semayang tahajud lagi, bila nak buat? Bila? Buat. Boleh tak? InsyaAllah mau kuat. InsyaAllah Ustaz. Buat tak tahu lagi. Siapa balik lagi jaga. Buatlah, buat untuk kita. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak larat berdiri, tuan-tuan duduk pun tak apa. Tuan-tuan rasa tuan-tuan kelang kabut nak buat satu rakaat pun tak apa. Tapi jangan duk amalkan satu rakaat ni saja, dia makruh hukum dia. Ada time-time sibuk-sibuk, buatlah mungkin satu kelang kabut rushing. Tapi ada time lapang-lapang, buat 2-1. Boleh nak? Buktikan tuan-tuan sekalian. Sebab kita nak jadi orang yang Allah cinta kat kita. Apa saja benda sunat, Nabi kata, dia tak akan, dan Allah sebutlah hadis qudsi itu, dia tak akan berhenti untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan dia melakukan amalan-amalan sunat. Bersungguh buat amalan sunat. Sunat rawatib dia jaga. Sunat witir dia jaga. Sunat duha dia jaga. Baca Quran dia jaga. Sedekah dia jaga. Kita ni laki-laki duk pakai kopiah ni sunat lah ni. Sunnah Nabi SAW. Pakai kopiah, pakai serban. Bukan sebab handsome pun. Bukan sebab nak tunjuk kata alim pun. Betul tak? Bukan berti mana pun. Nombor satu, sebab nak tiru Nabi SAW. Saya cerita pun ni dekat masjid Syed Ahmad Bera.
Nabi SAW bila nak naik kenderaan, ni tuan-tuan pun boleh buat catatan. Tuan-tuan nak naik kereta sekejap ni. Nak naik kereta. Sayyidina Ali cerita, nak berhenti azan dulu Ustaz. Kan nak terus azan. Terus. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia naik kenderaan. Waktu dia naik kenderaan, tuan-tuan ingat ni, saya nak susun ni, saya nak beritahu ni supaya tuan-tuan boleh buat lagi. Ini sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan buat macam Nabi SAW buat. Nabi SAW, Sayyidina Ali bila dipijak-pijak atas pelana tu, nak pijak atas tempat, nak langkah naik atas kuda ataupun unta tu, dia kata bismillah. Dia kata bismillah. Kemudian dia duduk atas kerusi tu, duduk atas pelana tu, dia kata alhamdulillah. Dua dah. Yang ketiga dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kenderaan. Kemudian berapa dah? 3 dah. Yang keempat dia berkata apa? Dia baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian dia takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Kemudian dia baca Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ulang sekali lagi. Ada yang duk tulis. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maksud dia apa? Salih Asyik Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Ampunkanlah dosa aku. Sungguhnya tidak ada yang mengampunkan kecuali Engkau. Kemudian, tahu Nabi buat apa? Tahu Nabi buat apa? Tahu Sayyidina Ali buat apa? Senyum. Senyum. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Senyum. Lepas tu ada seorang sahabat yang lain, dia tengok perbuatan Sayyidina Ali tersebut. Dia kata, wahai Sayyidina Ali, pasal apa kamu buat macam tu? Maksud buat semua tu sampai senyum sekali, senyum dia buat. Dia kata, demikianlah yang aku lihat Nabi SAW lakukan. Yang aku buat ni pasal aku tengok Nabi SAW buat. Termasuk dengan senyum tu. Dia kata, Nabi senyum tu yang aku senyum. Lalu aku tanya dekat Nabi. Dia ceritalah kisah dia dengan Nabi. Bila dia tengok Nabi senyum, bila Nabi baca semua doa tu, Nabi senyum. Nabi SAW cerita, sungguhnya Allah berbangga dengan orang yang membaca doa ni. Lalu dia senyum. Nabi SAW senyum. Maksudnya perbuatan sunnah ni sampai apa saja yang Nabi SAW buat, semua para sahabat nak ikut. Hatta senyum ni. Lepas ni tuan-tuan masuk kereta pakai senyum orang sikit. Nah, sungguh Nabi SAW tuan niat nak ikut Nabi SAW. Naik atas kereta, sebelum nak langkah masuklah kereta, bismillah. Duduk atas cushion, alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Betul? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian senyum. Senyum. Jangan lebih sangat senyum sudahlah. Ayolah macam tu, senyum je. Allah SWT. Apa saja perbuatan sunnah yang Nabi buat, yang kita dengar nak buat. Ini bukti kesungguhan kita mengharapkan cinta Allah dekat kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli alaihi. Nabi kata apa? Allah sebut dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Saya Muhammad. Katakan wahai Muhammad, kalau betul depa cinta dekat Allah, ikut aku. Rupanya jalan nak dapat cinta Allah ialah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kat depa semua.
Bukan setakat tu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Ikutlah buat beramal dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju ini pakai nak tiru baju, nak pakai baju macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai kain pelikat, kita kain pelikat. Pakai kain pelikat, pakai seluar kat dalam, itu salah satu daripada sunnah Nabi SAW sebut, bila kamu pakai kain, pakai seluar dekat dalam dia. Berbezalah kamu dengan Ahlul Kitab. Pakai kopiah, buatan kepala ni kopiah. Nak tiru Nabi SAW. Tak pernah tengok kopiah Nabi macam mana. Tapi nak tiru Nabi SAW. Pakai serban, ikat serban. Kita pernah tengok serban Nabi SAW macam mana? Tak pernah. Apa saja tujuan Nabi pakai serban? Ataupun orang Arab pakai serban? Ikut mereka lah apa tujuan sekalipun. Yang paling penting ialah kita nak tiru Nabi SAW pakai. Belajar-belajarlah pakai serban. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bukan tak mau pakai serban, Ustaz. Salah sikit, Ustaz. Pasal apa? Takut mereka tolak di imam, Ustaz. Habis. Tolak di imam pun salah di imam. Kalau Ustaz baca Fatihah pun tak betul ke, Ustaz? Kalau baca Fatihah tak betul, bukan hang jadi imam. Hang sembahyang sendiri pun tak sah. Iya kan? Betul lah Fatihah. Salah semua. Jangan, tapi kita pun jangan duk main tolak-tolak betul, tuan-tuan. Sial kat depa. Ada orang ni kadang dia tak bisa di imam, dia getang. Getang ni habis tu. Macam nak cabut yang tu. Baca kuliah pun cari ujung tak jumpa. Kuliah ahlal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'budu ma a'budtum wala antum a'biduna ma a'budu wala antum. Saya pernah tengok orang tu lah dia ulang. Aduh, subhanallah. Dia punya duk pederah kata malam ni hang jadi imam dah. Allah dia pederah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kemas elok dah. Kemas jadi. Abang dah praktis elok dah. Elok dah, alhamdulillah. Malam ni memang cantik dah. Baca surah paling panjang sekali dalam dunia. Sabbihis. Kita orang Melayu tu panjang lah. Main-main kat depan tu jadi imam, dia getak gerbang. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi arrajal ma'a walladhi makmum belakang kata apa? Rokok sudahlah imam. Tak larat nak tunggu dah. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jadi subhanallah, tuan-tuan, saudara-saudara, belajar untuk kita beramal dengan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu wa alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan seorang itu tak akan berhenti dia daripada berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku, melainkan sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah aku pun mencintainya. Bila aku cinta dekat dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila aku mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya, yang dengan pendengaran itu dia mendengar. Wa basaru alladhi yubsiru bih, dan dengan aku menjadi matanya, dengan mata itu dia melihat. Wa yadul lati yabtishu biha, dan akulah yang menjadi kakinya, dengan kakinya tangannya, dengan tangan itu dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah yang menjadi kakinya, dengan kakinya dia berjalan. Tangan nak pegang apa, Allah yang kontrol. Tangan dia akan pegang benda baik-baik aja. Kaki dia akan berjalan tempat baik-baik aja. Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Saya nak tanya lah orang Temerloh Jaya ni. Semenjak duk main masjid ni, jadi AJK masjid, duk memenuhkan masjid-masjid ni, pergi tengok wayang lagi tak? Sajalah nak tanya. Pergi tak? Tak dah kot. Cucu ajak pergi tak? Cucu ajak kalah pergi. Cucu nak tengok Spiderman. Aduh. Waktu kita pergi tengok wayang tu, agak kopiah buah atas kepala tak nak? Tentu pun dia dah ni dah menunjukkan bahawa cabut kopiah tak tepi tu. Subhanallah. Ni nak main cerita baru pula ni. Cerita yang berkaitan dengan faham ni. Cerita apa tak? Tahu tak?
Pahlawan hebatnya. Nak panggung main kat panggung wayang ni. Tuan-tuan geng Temerloh Jaya tak payah pergi lah. Ada yang tanya, Ustaz, saya nak pergi tengok boleh Ustaz? Boleh pergi. Satu je. Doa banyak-banyak jangan mati dalam panggung tu. Mana tahu. Boleh jamin tak mati dalam panggung tu? Oh, terkejut tuan-tuan, jangan main-main. Ya, betul. Terkejut, mati. Esok masuk Sarawak, seorang AJK Masjid Temerloh Jaya, masjid viral. Dia dapati meninggal dunia dalam panggung wayang. Terkejut. Aduh, subhanallah. Agak-agak orang kata apa? Oh, hebatnya dia mati, masya-Allah. Mati, ya Allah. Ini husnul khatimah. Ada kan? Orang kata tak ada tempat lain ke, Pak Long ni nak mati. Allah Rabbil dan Salih Asyik Muhammad. Nah, agar Allah jaga kaki kita, tak mana kita nak melangkah pi. Allah jaga tangan kita. Bukan setakat tu, ya Allah, apa kelebihan yang akan kita dapat tuan-tuan bila Allah mencintai kita ni? Allah kata, wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'uidanahu. Salih ala Asyik Muhammad. La'uidannahu. Apabila dia minta apa-apa, aku akan segera tunaikan untuk dia. Dia minta apa, ya Allah, Allah bagi. Dia minta apa, ya Allah, Allah bagi. Orang cinta. Dan apabila dia minta pertolongan, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, aku akan melindungi dia. Tak ada perlindungan yang lebih hebat daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya fadillah, ya fadka. Ya fadillah tujahka. Jagalah Allah, insya-Allah akan jaga kamu. Jagalah ayah, so kamu akan dapat ya Allah berada di hadapan kamu. Tuan-tuan, salih ala Sayyid Muhammad. Apakah ciri-ciri hamba salih ala Sayyid Muhammad yang dicintai oleh Allah SWT? Nak tengok ada tak tanda Sayyid Muhammad? Tanda-tanda salih ala Sayyid Muhammad, ciri-ciri hamba itu dicintai oleh Allah SWT. InsyaAllah, nak tahu tengok. Yang pertama, akan dibukakan pintu-pintu amal dia di hujung-hujung usia dia. Dia dibuka semua jalan-jalan kebaikan untuk dia beramal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad yang mafhumnya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Dia buatlah. Main duha dia buat. Dulu kita tak buat, sekarang dah buat. Ulang alik pergi masjid, masya-Allah, saya jemaah. Rajin tadarus Quran, baca Quran, pegang tasbih, zikir, pagi-pagi duk subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duk buat amal ni, Maka para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apakah dijadikan beramal itu? Maka baginda menjawab, akan dibukakan amalan-amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya redha dekat dia. Dibuka je jalan-jalan kebaikan. Tuan-tuan tahu tak? Nama benda ni nama taufik. Taufik ni tuan-tuan boleh perasan. Perasan tak? Pukul 3.30 pagi, pukul 4 pagi. Tiba-tiba terjaga sendiri. Itu taufik lah tu. Bangkit, ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Naik kereta, elok sampai betul dengan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu sembahyang. Tu Allah nak bagi kata, hang kena masuk masjid tu, hang dapat pahala i'tikaf di masjid, dapat pahala berawal-awal di masjid, dapat pahala masuk masjid, dapat pahala 2 rakaat sebelum daripada sembahyang apa semua sebagainya. Dia ni dapat pahala pula duduk di sofa paling hadapan kadang orang main awal kat masjid. Semua kelebihan kamu dapat dengan syarat kamu kena masuk. Allah saja-saja akan nak bagi kamu betul-betul dengan masjid waktu tu azan. Kalau bukan Allah nak bagi kebaikan tu dekat kamu. Faham tak ni? Habis lagi dia mai satu bisikan kat tepi telinga dia. Tang ni baru azan. Depan tu ada satu masjid satu lagi. Kita pergi singgah kat depan sana lah. Sempatlah kat sana lagi dia qamah. Tahu bisikan siapa? Syekh Tan mana? Kita pun, yes bos. Kita pun pergi depan. Sampai sana, Allahu Akbar. Iqamah. Dia kata apa? Kami baru qamah, kalau hang lajak depan sikit lagi ada satu masjid lagi. Dapat tahiyat akhir dengan tu imam pun tak apa dah. Ahli syurga dah. Kita pun yes bos, kita pun lajak pergi.
Sampai sana, orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan kata apa kat dia? Tak ada apa, niat pun dapat pahala dah. Balik bayang kat rumah. Banyak benda taufik yang Allah nak bagi kita, yang kita tak mahu sambut. Tapi bila Allah nak, tuan-tuan, kita main dua malam ilmu, belajar tentang mayang duha. Apa Allah saja nak bagi? Tak. Bukan sampai tahap tu. Kita duduk pada waktu tu, yang dilapangkan waktu untuk tu, itu juga disebut sebagai jalan taufik untuk kita melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita tanya kawan kita, hang mayang duha ni, mayang? Aku tak sempat lah. Hang baca Quran ni, baca. Aku tak sempat lah. Mayang witir tak sempat? Mayang? Aku tak sempat lah. Faham tak? Maksudnya, Allah tak bagi ruang tu untuk kita beramal. Allah tak bagi. Boleh tak kalau Allah nak bagi? Boleh. Allah nak bagi kita lapang tu ni? Boleh. Allah nak bagi kita, boleh. Ni, kita yang main malam ni. Alhamdulillah, Allah bagi kat kita hidayah. Allah bagi kita taufik. Dan kita sambut taufik dengan tuan-tuan main. Ada orang, dia tak dapat hidayah. Ada orang dapat hidayah. Ada orang tak dapat taufik. Dia nak main, tapi Allah tak lapangkan dia. Ada pula orang main, waktu ni lah orang nak main rumah dia. Ada orang nak main, tuan-tuan sekalian, Sallallahu Alaihi Muhammad, Allah Muhammad, kenderaan dia tak ada. Ataupun dia sakit. Maka dia tak dapat kelebihan tu. Ada orang, dia dapat taufik, dia dapat kelapangan, dia ada kenderaan, dia ada semua, dia ada sihat. Tapi dia memilih untuk tak main. Pada. Itu syukur pada Allah lagi kita tak boleh main. Sebab tuan-tuan ingat ni, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad ni, maka subhanallah, Allah, apabila Allah menginginkan sallallahu alaihi Muhammad kepadanya, Allah akan bukakan amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya redha dekat dia. Macam yang sebut tadi ni, orang kata dia orang baik, dia orang masjid, dia suka orang tolong orang sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya, dia akan difaqihkan dengan urusan-urusan agama dia. Bisa saya sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah nakkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kefaqihan, pemahaman yang Allah berikan kepada hamba ni ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendapat pemahaman yang lurus pada Al-Quran dan hadis. Sebab tu kita duduk akhir zaman ni takut. Ingat saya sebut, selagi kita boleh duduk main masjid, duduk mengaji dengan guru-guru yang mengajak di masjid secara terang, biiznillah, dengan izin pada Allah, kita duduk pada jalan yang betul, insya-Allah biiznillah. Kalau jumpa, nak kena berjumpa dengan secara sembunyi-sembunyi, ada shortcut pula sehingga meninggalkan syariat. Ingat tadi Nabi kata apa? Allah sebut kata apa? Hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan fardu. Kemudian dia bersungguh lagi untuk mendekatkan denganku ke amalan sunat sehingga aku pun mencintainya. Syarat dia apa? Amalan fardu kena jaga dulu. Tapi kalau tuan-tuan pi belajar pula sampai ke tahap fardu tak payah buat, semayang tak payah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai meninggalkan syariat, ni bukan jalannya. Faham tak ni? Tapi kalau dapat satu-satu ilmu yang kita kena sembunyikan, hang dapat ni, hang kena sembunyi, jangan cerita ke orang. Ini khusus untuk orang-orang tertentu saja, untuk jalan masuk syurga. Pun tak betul. Sebab Nabi SAW kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ini Nabi. Maksudnya, pilih guru nak mengaji lagu mana. Takut tuan-tuan, saya tengok tiap-tiap hari dalam media sosial ni, balah tiap-tiap hari tuan. Balah tiap hari, bergaduh, orang ni kata ni, orang baru tak saat dalam kereta saya duduk dengar. Amalan-amalan yang mereka duduk belajar, duduk mengaji ni, semua ni semua bercanggah daripada syariat, dia kata. Ya, saya semat. Ni orang-orang yang duduk mengaji sifat-sifat 20 ni semua, oh insya-Allah Rabbi. Ini semat ni. Allah Rabbi, risau kita. Bahkan waktu orang kata dia tak betul, dialah kata apa? Kalau orang semua kata saya tak betul, itulah yang menunjukkan saya betul. Sudah. Kita pula garu pula, yang mana satu betul aku salah ke dia betul ke apa, tak tahu tuan-tuan. Takut kan?
Kata, saya berhadapan dengan orang yang mengatakan semua mufti kata saya tak betul, ni ulama kata betul, ustaz ni kata tak betul, semua orang kata saya betul. Itu menunjukkan yang saya berada pada jalan yang benar. Sebab akhir zaman Nabi SAW kata apa? Islam itu dagang, akan kembali dagang. Ustaz Ismail, beruntunglah kepada orang yang bersama-sama dagang dengan Islam. Oh, dia berkait hadis tu pula. Jam terus kita kan. Habis gaul kepala aku salah. Oh, tak tahulah tuan-tuan. Takut akhir zaman. Malah saya tengok video Ayah Pin. Saya tengok video dia, Ayah Pin. Dia buat lagu-lagu, puju-puju apa semua. Dia ceritalah dia salah silap pasal apa dia jadi macam tu. Pengikut-pengikut dia. Ya Allah, bukan jalan-jalan lah. Bukan jalan-jalan. Ada yang balik pada Mesir. Sampai Isya keluar pada Islam. Ya Allah, kalau tuan-tuan yang duduk kat sini agak-agak, tuan-tuan nak ikut dia tak? Dan cara pakai, dengan pakai seluar pendek, dengan angkat kaki tak lah betul apa semua ni. Ya, dengan serokok apa semua tu. Dengan pendek, tuan-tuan agak-agak tuan nak ikut lah. Tahu? Mudah-mudahan kita tak ikut. Tapi ada orang ikut. Dan beriman sungguh-sungguh bahawa dia ada orang yang benar. Sampai lagi bergerak. Takutlah tuan-tuan. Nak bagi Allah ni. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita ni faqih dengan agama ataupun jalan syariat yang benar. Yang diredha oleh Allah. Yang berikutnya, yang ketiga tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan diberikan kesabaran. Orang yang Allah cinta, Allah akan masukkan dalam hati dia sabar. Sabar. Kata Nabi SAW, yang mafhumnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Berubah. Kita yang dulu panah baran, dah mula tak panah baran lagi. Cara bercakap kita pun bercakap perkataan-perkataan yang baik. Kawan-kawan kita pun surrounding kita ni surrounding yang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia sebagai tanda sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah menyayangi dan mengasihi kita insya-Allah. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diberikan ujian. Yang ni kita tak maulah kalau boleh tuan-tuan, sebab kita ni dosa banyak. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan ujinya dengan musibah. Takut kita nak sebut tuan-tuan, musibah ni ujian untuk orang beriman. Nah, uji dia sama ada dia sabar ataupun tidak, dia redha dengan Allah ataupun tidak. Tapi jangan minta diuji tuan. Boleh, kalau Allah nak ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah boleh ampunkan kita tanpa Allah berikan ujian ataupun kafarah. Boleh tak? Boleh. Cara Allah nak ampunkan dosa ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, sallallahu alaihi wasallam, ialah Allah boleh ampunkan saja. Allah boleh yang pertama Allah ampunkan dengan Allah berikan kepadanya kafarah. Tu kadang-kadang tak sampai tua, sakit sana, sakit sini, sakit sana, sakit sini. Nabi SAW kata apa? Sallallahu tidaklah tertusuk duri. Kan? Sallallahu Muhammad. Orang sakit hatta tertusuk duri je, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Yang kaki ni baru kena tusuk duri, makin. Kena duri apa? Duri apa tu? Duri sawit. Sakitlah tuan-tuan. Tadi sebelum main kat sini, pergi klinik, toreh kaki saya buang. Rupanya ada lagi satu di kat kaki. Mudah-mudahan dia pengampunan dosa-dosa saya. Tapi rumah ni kan. Tapi sama-sama tidaklah Allah beri sakit, Allah beri ujian. Hatta tusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Dia ni tuan-tuan, dia punya teruk sakit dia. Sampai lembik sakit punya teruk. Nabi SAW pergi ziarah dia. Nabi kata pada dia, kamu ada minta apa-apa ke? Ada doa apa-apa ke? Sampai kamu jadi macam ni? Dia kata ada. Apa dia doa dia? Kalau ada azab-azab yang Allah sediakan kat dia nanti di akhirat, bagi siap-siap dekat dunia ni. Oh, dia memang terror punya orang lah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan minta doa lagu tu. Sampai Allah makbul doa dia. Dan dia berada dalam keadaan yang sangat teruk. Nabi kata, jangan kamu minta macam ni, kamu tak akan mampu. Tapi mintalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Minta supaya Allah bagi kat kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauh pada api neraka. Minta, kemudian dia beramal dengan doa tersebut, lalu dia berikan kesihatan oleh Allah. Sebab yang keduanya kita sebut tadi ni, yang pertama Allah ampunkan dosanya dengan kafarah, yang kedua Allah boleh ampunkan dosanya tanpa apa-apa kafarah. Boleh tak? Sihat tubuh badan dia, cegah, elok, rezekinya murah, dalam keadaan dia tidak membawa sebarang dosa dan dosanya telah diampunkan. Allah mampu untuk melakukan demikian. Senang, minta doa yang tu lah. Minta doa bagi Allah ampun dosa kita, bangkit di padang mahsyar, dosa tak ada, bersih, siap untuk masuk ke syurga Allah SWT. Mudah-mudahan bi ghairi hisab, dengan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hisab di sisi Allah SWT. Mudah-mudahanlah tuan-tuan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Saya nak bagi sekali je buat perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk kita dicintai oleh Allah. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat amalan-amalan sunat. Yang ketiga, biasakan berzikir dengan lisan, hati ataupun perbuatan. Yang keempat, mendahului cinta Allah, cinta kepada Allah melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang kelima, selalu menyebut-nyebut asma Allah, sebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadirannya sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikutnya, yang keenam, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sama ada yang nampak ataupun tidak, kecil ataupun besar. Yang ketujuh, bertawakal dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kelapan, mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan pada waktu sepertiga akhir malam dan bertaubat kepadanya. Kemudian yang kesembilan, bertemanlah, berbaik-baiklah, bersahabatlah dengan orang-orang yang saleh, yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, menjauhi segala sebab yang dapat menghalang di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Buang benda-benda yang boleh menyebabkan Allah jauh daripada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika, insya-Allah. Seronok saya berjumpa dengan orang Temerloh ni. Salih Azhar Muhammad, sedap makan ikan patin tadi ni. InsyaAllah. Dia ada setengah-setengah tempat kita pergi, dia orang ceria tau. Jadi orang ceria. Ada setengah-setengah tempat pergi tuan-tuan sekalian, dia muka dia macam cekang kan tuan. Macam ni je. Ada kan, buat lawak pergi macam mana, macam tu je. Jenis macam tu saya berhenti awal sikit. Kalau macam respons seronok sikit, Allah menampaklah kita diraikan sikit. Faham tak Ustaz Ahmad? Walaupun tuan-tuan tak bagi saya parking, 4 parking tadi pun saya okey lah, tak ada masalah. Saja yang berlawak kan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam masa ketiga sana. Ada kelapangan saya main lagi, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.